Okey, hari ni saya nak ulas beberapa perkara lah. Saya ni sebenarnya buat live sekarang ni taklah lama ya. Tak macam orang lain buat live selama 3-4 jam. Saya pun cuma 1-2 perkara lah yang saya nak ulas. Pendekar Mustar. Sekarang ni dia orang dah mula. Kita lihat sekarang ni dia orang dah mula main dengan isu fitnah liwat lah ya. Dah mula dah kita tengok kat media sosial dekat TikTok pun, bila mereka dah tidak kehabisan hujah ya, mereka dah mula bermain mengejutkan fitnah yang telah tidur. Ini yang agama kita larang sebenarnya ya. Fitnah, kita dalam ajaran Islam ni tidak boleh kita kejutkan fitnah yang dah tidur. Tapi sekarang dah mula dah bermain. Sebab apa mula? Sebab dimulakan oleh orang pemimpin. Dimulakan oleh pemimpin itu sendiri, dan lebih malang lagi pemimpin itu adalah tokoh-tokoh agama. Sepatutnya tokoh agama inilah yang mengingatkan pengikut-pengikut mereka dan umat Islam yang lain supaya menjauhi fitnah. Menjauhi fitnah. Tapi malangnya mereka yang mengejutkan. Ya, mereka yang memulakan, mereka yang membawa persepsi itu, maka anak buah pun macam biasalah. Ya? Anak buah macam biasalah. Bila Tok Guru kencing berdiri, anak buah kencing berlari. Kan? Sekarang kita tengok sebab tu kat media sosial tak pelik. Bila isu fitnah ni dah mula berkumandang bila semula. Sebab mereka nak cari isu lain, tak ada. Ya, sebelum ini mereka main isu ayam, harga barang kan, gula, beras. Sekarang ni alhamdulillah beras pun dah semakin lama. Semalam saya tengok Mak Sabu bersama dengan kaki tangan Fama Mak Sabu sendiri turun ke tempat kilang dan sebagainya, dan menghantar, dah pastikan bekalan dihantar, walaupun masih ada lagi tempat sebagai tempat yang masih lagi tidak cukup beras tempatan, tetapi ada usaha ya, beberapa negeri telah pun dihantar ya, selepas pada parlimen di mana Anwar beri jaminan mengatasi bekalan beras tempatan ya. Isu sekarang ni beras tempatan sebenarnya ya. Beras import ni semua orang dah faham, sebab beras import ni kita tahu semua dunia, Thailand, Indonesia pun, kalau kita lihat harga beras memang tinggi sangat ya. Tinggi harga beras di import di luar negara. Naiknya harga beras import di Malaysia mesti dianggap murah di Malaysia ini. Tapi tak apalah ya. Bagi kita tak apa, kita nak banding yang itu. Tapi apa usaha kalian? Ada usaha dia, jangka masa pendek dan jangka masa panjang ya. Jangka masa pendek dia macam banyak program jualan ramah contohnya dilipat gandakan ya. Boleh DUN dan parlimen merata tempat, kecuali orang yang tak ambil tahu lah. Yang tak ambil tahu di mana program jualan ramah itu, dan mereka yang malas nak pergi ya, nak berbaris, nak beratur, malas dia kata. Kalau boleh beras tu hantar kat rumah saya lah ya, hantar kat dapur kalau boleh macam tu. Tapi dalam keadaan krisis macam ini ya, janganlah harap sampai ke tahap itu ya. Tapi walaupun dalam masa sekarang ini, jangka masa pendek sekarang ni, dah mula dah nampak program-program daripada semalam ya. Mak Sabu sendiri turun di mana menentukan Fama menghantar ke beberapa pasar raya untuk mencukupi beras tempatan ini ya. Dan jangka masa panjangnya, kerajaan sekarang ini memulakan program penanaman padi 5 musim ya, untuk 2 tahun yang dimulakan oleh kerajaan ini. Walaupun idea tu orang kata dah lama ya, daripada zaman Atuk lagi sebenarnya idea ni ya. Saya masih ingat lagi zaman kita PhD kerajaan dah ada idea tu, tetapi malangnya ya, 22 bulan kita dikhianati. Kita ada alasan untuk mengatakan kita tak sempat nak buat sebab kita dikhianat. Tetapi selepas itu PN perintah 33 bulan ya, tak ada siapa pun khianat dia ya. Kita tunggu dan kita bersabar. Suatu mereka 33 bulan ya, kita tak khianat ya, sehingga bubar PAMAN, bubar sendiri parlimen. Kita tak khianat mereka. Walaupun hak kita dirampas, hak kita dicuri, sepatutnya kita ada alasan untuk kita merampas kerajaan itu, sebab itu hak kita. Kita punya alasan yang kuat. Kalau kita nak khianat ataupun kita nak rampas waktu itu kerajaan 33 bulan, kita punya alasan yang kuat dan kita halal berbuat demikian, sebab hak kita dicuri ya. Bila hak kita dicuri, menjadi kewajipan untuk kita mendapatkan balik ya. Tetapi apabila hak kita dikhianati, dan Anwar telah cuba untuk dapatkan kembali, waktu itu belum ada Atas Parti, Anwar cuba dapatkan sokongan melalui SD dan sebagainya, dan dia hampir-hampir berjaya ya. Bila dia mengumumkan sendiri, dia cukup number, semua orang tahu, satu dunia tahu Anwar umumkan sendiri ya.
tetapi tidak berpeluang untuk bertemu dengan kemahduli tuanku, dan akhirnya bila itu delay terlalu lama untuk nak menunjukkan bahawa Anwar cukup nambah waktu itu, dan jangka masa yang panjang, kita masih ingat dalam keadaan COVID dan sebagainya lah, dan jangka masa yang panjang, sudah pastilah sokongan itu semakin lama semakin menyurut, apabila ada scheme of thing, apabila orang ni dibeli, ahli parlimen ini dibeli, ditarik keluar, kemudian Anwar berdepan pula dengan tuntutan-tuntutan, kalau nak jadi PM saya boleh sokong kamu, tapi syarat dia macam ni. Akhirnya Anwar keputusan tak ada, dia malas dah, dan dia hilang keyakinan untuk nak jadi Perdana Menteri dengan cara membeli wakil rakyat. Anwar dah hilang keyakinan pada dia nak jadi Perdana Menteri biar rakyat angkat dia nak jadi Perdana Menteri biar demokrasi menentukan supaya dia menjadi Perdana Menteri. Sebab pada dia tidak percaya sistem membeli wakil rakyat. Kerana setiap orang kalau kita nak beli, mereka akan ada letak syarat macam-macam. Sebab itu Anwar bagi tahu, siapa nak sokong dia waktu itu boleh sokong, tapi saya tidak akan tawarkan apa-apa. Sokong saya atas kepercayaan kamu kamu yakin saya boleh menjadi Perdana Menteri, maka sokong saya. Jangan letakkan syarat macam-macam. Dan akhirnya kita semua tahu bahawa Anwar gagal untuk dapatkan ataupun mendapatkan orang-orang yang nak melompat kepada dia, dan Anwar sendiri yakin bahawa cara itu adalah satu cara yang amat tidak sihat dalam sistem demokrasi. Jadi kalau cara beli-beli ahli parlimen ni, dia tak akan lama, dia tak akan kekal, dan dia tidak akan berkat. Buktinya Muhyiddin jadi Perdana Menteri yang hanya ada majoriti mungkin dalam 13 atau 14, dengan hasil scheme of thing, beli ahli parlimen, tawar jawatan. Sebab itu zaman dia jadi Perdana Menteri paling banyak dalam sejarah politik negara kita semenjak merdeka. Tak pernah kabinet sebanyak itu, sampai 70 lebih, termasuk timbalan. Tak cukup dengan itu, dilantik pula penasihat bertaraf menteri. Pasal nak lantik ramai ni, pasal kamu dah berjanji. Tak cukup dengan penasihat, lantik pula duta khas bertaraf menteri, bukan seorang, banyak. Duta khas Timur Tengah lah yang paling popular sekali, Al-Fadil Tuan Guru Haji Hadi Al-Marangi, bertaraf menteri, saudara. Bukan lantikan biasa-biasa, bertaraf menteri. Cuma dia tak hadir mesyuarat kabinet saja, tapi keistimewaan menteri dia perolehi. Bertaraf menteri, gaji macam menteri, keistimewaan macam menteri, cuma dia bukan menteri. Ini yang Haji Hadi kemaruk sangat jadi kerajaan ni. Sebab dah merasai kenikmatan dunia, dah rasa nikmat dunia, sampai dia menjual prinsip parti dia sendiri. Islam tak ke mana dah, RU35 tak ke mana dah, hudud tak ke mana dah, bila dia jadi kerajaan. Apa yang dia berucap di dalam pidato-pidato dia yang hebat, bila dia dapat kuasa, dia dapat jawatan, semuanya ke laut. Agama tak boleh jadi kerajaan, agama dia tak boleh jaga, ekonomi pun tak boleh jaga, dunia tak boleh jaga, akhirat pun dia tak boleh jaga. Ini parti Islam, saya nak bagi tahu. Bukan kita menimbulkan persepsi, pengalaman. Dia dah jadi kerajaan pun, bukan tak pernah jadi kerajaan. Dulu bolehlah kata, dulu bolehlah sembang. Siapa kata Islam tidak boleh merintah? Cuba bagi kami, test kami jadi kerajaan dulu, baru tahu Islam tu bagus tak bagus. Ini janji mereka. Akhirnya Allah makbulkan, walaupun mereka tebuk atap, tapi masih juga kerajaan. Walaupun tidak mengikut sistem demokrasi, tapi dianggap sebagai kerajaan yang sah. 33 bulan. Apa Islam yang dibawa? Apa perancangan program-program Islam selama 33 bulan? Nak bagi rasakan COVID? Oleh kerana COVID yang melanda seluruh dunia, maka semuanya terhenti. Program pun tak boleh nak buat. Gaji ambil, allowance ambil, program tak boleh buat. Parlimen tutup. Sepatutnya bila parlimen tutup, ahli parlimen tak buat kerja, tak pergi parlimen, sepatutnya banyak program lain yang mereka boleh fikirkan. Tapi tak ada, saudara. Tak ada.
Program-program diteruskan seperti mana kerajaan yang lalu. Itu sajalah. Apa program? Penambahan peruntukan kepada bidang agama? Tak ada. Tak tambah. Yang menambah peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, PMX. Ya, itu fakta. Disebut dalam parlimen dan tidak disanggah pun. Bila UMNO bentangkan itulah peruntukan agama kepada sekolah-sekolah agama, lebih tinggi berbanding 33 bulan yang lalu. Tidak ada seorang ahli parlimen pun membantah atau mempertikaikan, kerana mereka akui itu adalah kebenaran. Bila Anwar mengatakan peruntukan kepada negeri pembangkang adalah paling tinggi, bukan paling tinggi berbeza pada negeri lain sekarang ini, bahkan paling tinggi berbanding 33 bulan. Mereka jadi kerajaan, negeri mereka perintah pun, negeri parti mereka perintah pun, mereka tak boleh tambah peruntukan. Anwar yang menambah, walaupun negeri itu pembangkang. Tak ada pemimpin pembangkang yang sanggah, sebab mereka tahu itu kebenaran. Ya? Bukan boleh umum dengan mulut, sebab benda ini melibatkan bajet. Bajet ni tertulis dan direkodkan. Tidak boleh nak temerang-temerang bajet ni. Sebab itu mereka tak sanggah. Sebab itu saudara, sekarang ini mereka nak lawan dari segi dasar dan polisi, mereka tak mampu nak lawan. Sebab itu dalam parlimen kita tengok, dalam bahas RMK baru ini, nak lawan tentang dasar dan polisi, mereka tak mampu, saudara. Sebab bila kadang mereka nak lawan, mereka kena cermin diri mereka dulu. Ya, apakah mereka lebih baik? Apakah mereka lebih hebat? Sebab itu bila mereka nak lawan tentang dasar dan polisi, mereka surrender, mereka tak boleh nak lawan. Akhirnya apa yang mereka nak tunjukkan pada penyokong mereka? Mereka nak tunjuk mereka hero. Mereka nak tunjuk mereka hebat dalam parlimen. Akhirnya mereka main macam isu baru ni, ya. Serang peribadi, attack peribadi, main isu DNA Zahid. Ya. Kalau kita waras, kalau kita proporsional, ya, Zahid masuk penjara ke, tak masuk penjara ke, ya, rakyat, apa faedah pada rakyat? Apakah dengan Zahid masuk penjara maka ekonomi terus melonjak, pelabur datang, rakyat naik gaji, ya, pendidikan semakin bagus? Apa kesan kepada setiap rakyat? Tapi cuma mereka nak timbulkan persepsi seolah-olah DNAA ni satu-satunya sejarah berlaku di zaman PMX. Ha? Sedangkan puluhan tahun, ya, dah lama dah sejarah ini ada dalam negara kita. Tapi kebetulan orang itu bernama Zahid, dia jadi satu isu. Sebab apa, saudara? Sebab Zahid lah punca yang menjadikan Anwar Ibrahim itu sebagai Perdana Menteri. Itu aja, saudara. Itu aja. Kalau Zahid ini ahli parlimen biasa, kalau Zahid ini wakil rakyat biasa, ya, ataupun Zahid insan biasa, rakyat biasa, siapa nak peduli nasib dia? Siapa nak peduli? Siapa nak petikai? Banyak kes orang tak peduli pun, syahidan orang tak peduli. DNA juga. Apa ramai? Bekas Ketua Menteri Sabah dulu, Tunku Mansur, banyak kes yang dilepaskan, DNA pun ada. Macam-macam kes, saudara. Beratus kes. Tapi sebab kes-kes itu tidak melibatkan orang yang bernama Zaid Hamidi. Kenapa Zaid Hamidi menjadi sasaran? Sebab dendam politik. Kerana Zahid lah, maka dapat membantu Anwar jadi Perdana Menteri. Kerana Zahid tidak bersama kami. Kalau Zahid bersama kami akan sucikan Zahid seperti mana yang pernah kami sucikan dulu. Bukan saja Zahid, Najib pun kami pernah sucikan dulu. Sekarang ini kami tengah mensucikan Maha Zalim, Maha Fir'aun, Saka Tua Mahathir. Yang sekarang ni kami tengah sucikan dia. Dulu kami pernah sucikan Lim Kee Siang, kami juga pernah sucikan Lim Goeng. Anwar Ibrahim lama dah kami sucikan. Kami pernah sucikan Najib. Kami pernah sucikan Zahid. Kami Parti Islam sentiasa menyokong Zahid dan mengatakan Zahid tidak bersalah selagi dia tidak dibuktikan bersalah. Ini prinsip Islam. Waktu mereka Muafakat Nasional dengan UMNO,
Peluk Najib dapat-dapat. Peluk Zahid dapat-dapat. Suap Zahid makan. Bukan sekadar peluk, suap Zahid makan. Haji Hadi pernah buat. Yang Anwar pun tak buat. Peluk Lingkit Siang rapat-rapat. Yang Haji Hadi pernah buat. Yang Anwar pun tak pernah peluk macam tu. Hari ini mereka menyentuh isu Zahid sebab Zahid lah yang telah membantu Anwar menjadi Perdana Menteri. Kami yang cukup jumlah, lebih dari cukup, kami tak boleh jadi kerajaan. Oleh kerana Zahid memberi laluan kepada Anwar Ibrahim, membantu Anwar jadi Perdana Menteri, maka dia adalah musuh kami. Kami tak kisah sangat. Ya, DNAA itu hak peguam negara ke, pendakwa ke, hakim ke, kami tak peduli. Kami tetap akan serang Zahid. Ditakdirkanlah, katalah Zahid itu diputuskan bersalah dan dia dimasukkan dalam penjara seperti mana Najib. Kalau ditakdirkan itu berlaku kepada Zahid, kamu ingat orang PAS seronok? Ya, seronok. Memang dia akan seronok. Sebab bukan kerana dia seronok Zahid tu masuk, dia akan gunakan isu Zahid untuk meracuni ahli-ahli UMNO. Dia akan kata kat ahli UMNO, wahai orang UMNO, kamu naklah sedar, pemimpin kamu dah 2 orang masuk penjara. Najib dah dimasuk, dizalimi. Sekarang ni Zahid pula dizalimi. Maka sokonglah kami. Kami akan membela orang-orang yang zalim. Dia akan guna kesempatan itu kalau Zahid masuk dalam. Tapi Zahid tidak dimasukkan ke dalam. Malahan Zahid dilepaskan tanpa dibebaskan. Itu pun jadi masalah. Itu pun mereka jadikan isu. Masuk dalam Zahid pun mereka akan ambil kesempatan. Lepaskan Zahid pun mereka ambil kesempatan. Sebab ini parti, ya, dia tidak ada kira benar atau salah. Dia kira mana untung pada parti aku. Persetankan kebenaran. Yang penting parti aku nak hidup. Zahid masuk dalam, aku akan guna modal itu. Kalau Zahid masuk dalam, aku akan hasut orang UMNO untuk mengatakan Najib dah masuk dalam, Zahid dah masuk dalam. Kamu orang UMNO tunggu apa lagi? Ayo bangkit berjuang bersama kami. Dia akan guna isu tu. Kalau Zahid bebas pula, dah bagi tahu orang UMNO, tengok, Najib dah masuk dalam. Zahid ni pasal dia baik dengan Anwar telah lepaskan Zahid. Dia pengaruh orang UMNO. Ya? Sebab tu saya nak bagi tahu orang UMNO. Kalau nak bodoh, biar awak nak on. Dengan kerengga je bodoh. Kamu ni, orang UMNO, patutnya kamu lebih matang dalam politik. Kerana kamu pernah jadi kerajaan puluhan tahun. Parti kamu pernah menjadi kerajaan puluhan tahun. Takkanlah kamu dah ada pengalaman puluhan tahun menjadi kerajaan, ya? Kamu nak gadaikan otak kamu kepada lebay-lebay ni. Lebay-lebay yang tak tahu apa-apa ni. Bagi negeri hancur, negeri mereka perintah. Tunjukkan saya negeri lebay yang boleh kita jadikan contoh, negeri yang maju. 4 negeri yang mereka perintah sekarang, tunjuk. Dalam ranking ke berapa kemajuan. Pergi Kelantan tengok, pergi Terengganu, pergi Kedah. Kau nampak baik sikit pun Perlis lah. Sebab Perlis tu negeri kecil, menteri besar dia pun bagus. Sebab tu nampak bagus sikit Perlis ni. Sebab dia tidak mencari musuh, menteri besar Perlis ni. Negeri pun kecil, jumlah penduduk pun tak ramai, mudah nak urus. Kebetulan pula menteri besar dia proporsional, walaupun PAS, tapi berakhlak, beradab. Yang lain hancur saudara. Sebab itu saya nak bagi tahu oleh UMNO, jangan murah sangat diri kamu. Patutnya kamu ada pengalaman, pernah jadi kerajaan puluhan tahun. Bila bersama dengan kerajaan perpaduan, pengalaman itu, ya, digandingkan dengan kekuatan semangat reformasi yang ada dalam hadapan. Itu digabungkan untuk kita hancurkan parti-parti pemecah belah masyarakat ini. Jangan kita gadaikan akal kita, meletakkan akal dan fikiran kita serendah-rendah sampai ke tahap walaon itu. Cukuplah puak-puak mereka saja yang tidak boleh berfikir. Cukuplah puak-puak mereka saja yang menjadikan agama sebagai bahan dagangan mereka.
UMNO ada rekod. Ya, UMNO bukan parti yang maksum, sama juga parti-parti yang lain. Tapi UMNO dan sejarah yang tidak boleh kita pertikaikan. Di antara sejarah memperjuangkan kemerdekaan, ya, perkembangan Islam. Walaupun ketika itu dilihat perkembangan Islam itu lebih rancak dalam UMNO ketika Anwar Ibrahim ada dalam UMNO. Tak kisahlah Anwar Ibrahim ke siapa tapi waktu itu atas nama UMNO Barisan Nasional. Bank Islam, Divisi Islam, semuanya atas nama UMNO Barisan Nasional. Dijayakan oleh Anwar Ibrahim. Maknanya nama UMNO itu nama yang ada rekod yang baik.